Melaka berkemungkinan besar tidak mungkin akan menjadi pelabuhan penting di dunia sekali lagi. Dan saya akan sebut mengapa. Melaka merupakan salah satu pelabuhan entrepot yang terpenting di antara abad ke-13 hingga abad ke-17 Masihi. Tetapi kini Melaka hanyalah tinggal kenangan dan tinggal sejarah, dan berkemungkinan besar pelabuhan Melaka tidak lagi menjadi pelabuhan yang penting. Ada 3 sebab utama kenapa, saya akan sebut satu persatu. Dan selamat datang ke Jua Malaysia. Sebab pertama mengapa Melaka tidak mungkin akan menjadi pelabuhan utama dunia lagi adalah kerana komoditi yang didagangkan. Melaka pertama sekali menjadi pelabuhan yang penting kerana adanya 2 jenis komoditi ataupun barang dagangan yang didagangkan di Melaka, di mana hasil 2 barangan tersebut dikumpulkan dari seluruh Asia Tenggara dan dikumpulkan ke satu tempat, dan barangan tersebut ialah, terima kasih kepada siapa je lah yang berada di studio pada abad ke-21. Sekarang ini saya berada di perkarangan Istana Kerajaan Negeri untuk melaporkan jumlah pengeksportan Alip Ya Kapwa Ketam Baru ni, ekspor ladi hitam telah meningkat daripada jumlah tahun lepas, dan juga jumlah pengeksportan kayu manis dan juga bunga cengkeh juga telah meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya apabila penggunaan ladi hitam telah mula viral di kerajaan-kerajaan negeri yang lain, terutamanya apabila penggunaan black pepper dipanggil apabila viral di media-media sosial, terutama dipahat di batu-batu dan juga ditulis di atas kertas. Black pepper menyedapkan rasa daging dan membuatkan anda ingin lagi makan. Ya, lebih kurang macam itulah. Jadi kembali ke studio. Dan mungkin anda bertanya, apakah kegunaannya ladi hitam dengan bunga cengkeh ni? Dan salah satu sebabnya adalah ladi hitam digunakan di dalam masakan untuk menyedapkan rasa. Jikalau anda pernah beli burger special dan letak sos black pepper lebih, jadi anda tahu bahawa ada ladi hitam menjadikan makanan tersebut lebih sedap. Dan begitu juga bunga cengkeh. Bunga cengkeh kebiasaannya digunakan pada roti dan kek, dan oleh kerana harganya begitu mahal di Eropah, maka hanya para-para bangsawan dan negarawan saja yang mampu menggunakan bunga cengkeh di roti dan juga kek. Malah ia menjadi sebagai satu simbol status. Dan bukan itu sahaja, lada hitam digunakan sebagai salah satu bahan penting di dalam perubatan. Daripada hasil otopsi daripada mumia Firaun Mesir Purba, terdapat biji-biji lada hitam yang disumbat di ruang hidung sebagai salah satu langkah proses pemumiaan mumia Firaun pada ketika itu, dan perkara tersebut membuktikan bahawa lada hitam menjadi satu bahan perubatan yang sangat-sangat penting daripada zaman purbakala lagi. Tetapi kini lada hitam bukanlah lagi satu bahan dagangan komoditi yang penting untuk direbut oleh negara-negara dalam dunia ini, tidak seperti minyak ataupun emas. Malah sekarang pun Melaka bukan lagi pengeluar lada hitam yang terkemuka di negara ini. Majoriti lada hitam yang dihasilkan di Malaysia dihasilkan di Sarawak, yang mana penanaman lada hitam hanya bermula pada tahun 1856, iaitu sewaktu pemerintahan Rajah Putih James Brooke. Hampir kesemua, 98% daripada hasil pengeluaran lada hitam dalam negara ini dihasilkan di Sarawak sahaja, dan Malaysia masih lagi merupakan antara pengeluar lada hitam yang terbesar di dunia, seiring dengan India, Indonesia, Vietnam dan Brazil. Walaupun sebagai antara pengeluar lada hitam yang terbesar di dunia, Pelabuhan Kuching saiznya jauh lebih kecil berbanding Pelabuhan Singapura, Kelang ataupun Pulau Pinang. Jadi perdagangan lada hitam pada abad ke-21 tidak lagi menjustifikasikan sebab untuk memiliki sebuah pelabuhan yang cukup besar. Sebab yang kedua mengapa Pelabuhan Melaka tidak mungkin akan menjadi pelabuhan penting lagi, kerana saiz kapal yang semakin besar saban era. Pada zaman Kesultanan Melaka, kapal-kapal yang berlayar dan berlabuh di luar muara Sungai Melaka adalah kapal jenis dau, iaitu kapal yang biasanya dibina di Afrika dan juga di Kerala, iaitu India Selatan, dan juga kapal jenis katamaran yang mempunyai 2 sisi di tepi dan kebiasaannya boleh ditemui di pantai timur Sabah dan juga di Filipina, dan juga kapal-kapal jong
yang kebiasaannya berlayar dari China. Dan kapal yang berlayar di Selat Melaka pada waktu itu, pada abad ke-15 adalah sesuai untuk pelayaran jarak sederhana, dan kapal terbesar pun mampu membawa kargo sebanyak maksimum 100 tan. Tetapi dalam masa yang sama ada satu berita hangat yang tengah berlaku di pelabuhan Melaka pada pertengahan abad ke-15. Dan kembali ke pekarangan Istana Negeri, dilaporkan bahawa sebuah rombongan dari kerajaan Ming China telah tiba di pelabuhan Melaka di luar sana. Maka semua orang kota ini berpusu-pusu ke kawasan bandar sana untuk melihat betapa banyak dan gahnya kapal-kapal yang berlabuh di luar sana. Terdapat lebih pada 20 buah kapal daripada negara China membawa hasil-hasil yang mewah untuk dipersembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan. Dan dilaporkan juga kapal yang terbesar di dalam rombongan duta tersebut berukuran 200 kaki atau 63.3 meter. Terima kasih. Dan rombongan tersebut telah diketuai oleh seorang pelayar Muslim bernama Cheng Ho. Okey, saya sebut dia tepatlah. Jadi oleh kerana hampir semua penduduk kota ni telah berpusu-pusu ke kawasan bandar sana, maka saya pun nak pergilah juga untuk tengok betapa ramainya nak kumpul saja memeriahkan suasana. Jadi kita kembali ke abad ke-21. Bye bye. Tetapi semua itu berubah apabila Portugis telah sampai ke Melaka dan memperkenalkan sebuah kapal jenis Eropah yang dipanggil nau atau juga sebagai kerek. Kalau anda nak tahu bagaimana rupa kapal nau Portugis ini, anda boleh pergi ke Museum Maritim di mana replika kapal Flor de la Mar yang karam di perairan utara Sumatera yang terletak di Indonesia pada hari ini. Bentuknya dan saiznya seakan begitu rupa. Maknanya itu adalah replika, bukannya kapal yang sebenarnya pun. Dan kapal nau Portugis mampu membawa muatan sehingga 1000 tan kargo di dalam hanya pada satu kapal. 10 kali ganda lebih tinggi daripada kapal dau dan juga kapal jang yang berlayar di Melaka sebelum ketibaan Portugis. Bermaksud kapal semakin besar, maka air pelabuhan perlulah semakin dalam. Dan pada hari ini kapal-kapal kontena memerlukan air yang jauh lebih dalam daripada kapal-kapal kayu, dan saiz kapal kontena moden pada hari ini boleh mencecah 24,000 TEU. Dan oleh sebab itulah kapal kontena pada ini berlabuh di kawasan air yang begitu dalam seperti di Singapura dan juga di Kelang. Maka Melaka kurang sesuai lagi untuk dijadikan tempat pelabuhan kontena pada hari ini. Sebab yang ketiga mengapa Melaka mungkin tidak lagi menjadi pelabuhan penting dunia adalah kerana perubahan laluan perdagangan antarabangsa saban tahun dan saban era. Selat Melaka merupakan salah satu laluan perdagangan pelayaran utama di antara India, Timur Tengah ke Asia Tenggara bahagian lainnya dan juga ke China dan Jepun. Tetapi pada abad ke-17, Belanda telah menemui cara untuk memintas Selat Melaka berlayar terus dari Cape Town di selatan Afrika terus ke Selat Sunda, iaitu berlayar ke Betawi. Dengan cara ini Belanda bukan sahaja memintas Selat Melaka yang pada waktu itu masih lagi dikawal oleh Portugis, tetapi dalam masa yang sama juga menjimatkan masa pelayaran lebih daripada 3 bulan. Dan oleh itu pelabuhan Melaka merosot dengan teruknya apabila laluan perdagangan telah beralih arah. Tetapi pada hari ini Selat Melaka masih lagi penting sebagai laluan pelayaran utama dunia. Malah 80% daripada import minyak dari Timur Tengah ke Jepun, China dan ke Korea masih lagi melalui Selat Melaka. Tetapi dengan air pelabuhan Melaka yang agak cetek menyebabkan kapal-kapal besar tidak lagi berlabuh di Melaka pada hari ini. Jadi kesimpulannya di sini ialah boleh dikatakan pelabuhan Melaka merupakan satu pelabuhan yang penting di dalam sejarah dunia, tetapi hanyalah penting dalam sejarah, bukan lagi pada hari ini, dan status menjadi pelabuhan global sukar untuk dicapai kembali kerana pelabuhan seperti Singapura dan Kelang mempunyai air
yang lebih dalam dan juga mempunyai barang dagangan produk komoditi yang untuk didagangkan seperti semiconductor, elektronik, bahan-bahan buatan, minyak sawit dan juga produk petroleum seperti diesel dan juga plastik yang mana lebih berharga daripada lada hitam dan bunga cengkeh. Perlu diingatkan, bukan sahaja Melaka yang mengalami nasib sebegini yang mana pelabuhannya hanya tinggal sejarah. Beberapa buah pelabuhan yang penting pada zaman dahulu seperti Goa di barat Itali, Zanzibar di timur Afrika dan juga pelabuhan Makkah di Yaman juga telah merosot dan hanya bergantung harap kepada sejarahnya untuk sebagai sumber ekonomi tempatan. Dan ada sebut Mocha tadi. Mocha. Kalau anda nak tahu lebih tentang Mocha, mungkin boleh link di sini ataupun tak tahulah link mau. Adalah link tu, boleh tengok lebih lanjut.